Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah, para jemaah semua. Pada pagi yang mulia ini kita sambung lagi kuliah perkongsian tentang 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Sesi yang lepas kita telah berkongsi tentang topik sahabat yang ketiga, iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dan pada 2 minggu yang sebelumnya ada juga salah seorang daripada jemaah yang bertanyakan tentang isu yang membabitkan pertelingkahan di kalangan sahabat, dan saya telah mengatakan bahawa insya-Allah saya akan mengulas ataupun bercerita tentang topik itu selepas daripada menghabiskan topik yang berkaitan dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Jadi sebab peristiwa ini dia berlaku selepas daripada kewafatan khalifah yang ketiga umat Islam, iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu an. Yang inilah yang akan menimbulkan konflik yang hingga menyebabkan berlakunya dalam sejarah buat pertama kalinya berlaku pertelingkahan yang membabitkan pertumpahan darah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Tetapi suka untuk nak saya maklumkan lagi sekali, dalam kita nak mengulas tentang isu yang besar ini, dia ada beberapa concern yang insya-Allah saya akan sebutkan di awal ini. Dan ini juga apa yang telah saya rumuskan daripada beberapa sumber sejarah yang yang complicated juga. Tapi asas untuk kita mengulas ataupun bercakap tentang isu ni mesti bersandarkan ataupun atas dua dasar. Yang pertama sekali, mestilah berdasarkan kepada ilmu. Ilmu ni sangat-sangat penting sebab kita kena tahu berkaitan dengan fakta, kita kena tahu tentang aspek riwayat yang mana yang lemah, yang mana yang bermasalah dan sebagainya. Yang kedua, kita kena ada atas dasar agama. Dasar agama. Maksudnya bila kita bercakap ni, kita kena tahu di mana kedudukan para sahabat. Macam mana pandangan agama terhadap para sahabat. Kita pernah ada sebutkan secara ringkas sebelum ini tentang isu yang membabitkan ismah para sahabat. Sebab ismah ada orang yang mengatakan bahawa adakah para sahabat ni maksum? Kita kata tak. Kan ada yang tanya apa yang dimaksudkan dengan adalatus sahabah, bila kita kata perawi ini sahabat ini seorang yang berkredibiliti sebagai seorang perawi hadis, apa yang dimaksudkan daripadanya kita pernah sebutkan pada episod-episod lepas, tapi insya-Allah saya ringkaskan sikit, saya sentuh sikit supaya kita refresh balik. Dan bila kita sebut tentang kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tak boleh nak dinafikan memang ada beberapa kes terpencil tentang keterjebakan sebahagian kecil sahabat Nabi SAW dalam kesalahan yang mengundang hukuman hudud ke atas mereka. Maksudnya ada sebahagian daripada mereka yang terjebak dalam beberapa dosa besar. Tapi kita dah sebut ini tidak menjatuhkan kredibiliti ataupun istilahnya kita panggil sebagai adalah para sahabat. Kerana kesemua kes yang direkodkan itu empunya kes, maksudnya orang yang didapati bersalah itu sama ada segera bertaubat, seperti kes Abu Mihjan Al-Thaqafi radhiyallahu an yang telah bertaubat setelah dia disebat kerana kes meminum arak. Begitu juga dengan Qudamah bin Mad'un Al-Jumahi radhiyallahu an, seorang ahli dalam peperangan Badar yang tersilap dalam memahami sepotong ayat Al-Quran sehingga membuatkan dia merasakan bahawa arak itu diharuskan, lalu dia telah dihukum pada zaman Khalifah Umar. Yang ini yang mana sumber-sumber rujukannya berstatus hadis yang boleh diterima. Kes Ma'iz bin Malik radhiyallahu an yang popular dengan pengakuannya berzina, kan dia mengaku, ya Rasulullah,
aku telah berzina, Nabi tak nak buat-buat, tak dengar, sampai 3-4 kali dimerayu pada Nabi, merayu minta untuk dihukum, sehinggalah akhirnya dia disabitkan dengan kesalahan itu, sehingga taubatnya telah diumumkan oleh Nabi SAW sebagai taubat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga beberapa kes kecil ataupun kes terpencil sahabat-sahabat yang terlibat dalam pertuduhan Aisyah radhiyallahu anha, yang mereka ini juga telah dihukum qazaf dan mereka juga telah bertaubat seperti mana yang dinyatakan dalam surah Taubah. Kes Ka'ab bin Malik dan beberapa sahabat yang tidak bersama para muslimin dalam peperangan Tabuk, yang mana kisah taubatnya popular sampai diturunkan ayat pengampunannya di dalam Al-Quran. Jadi sebahagian daripada pihak menganggap bahawa bila kita kata sahabat ni sebagai udul, berkredibiliti, maka ianya seperti konsep asmah ataupun ma'sum di sisi Imam Syiah. Kita ahli sunnah tidak ekstrim dalam bab tersebut. Adalah tidak sama maksudnya dengan ismah. Ismah ni dia langsung terpelihara daripada sebarang kesalahan, terpelihara daripada kelekaan, terpelihara daripada sebarang dosa. Tapi bila kita kata tentang adalatus sahabah, apa yang dimaksudkan dengan perbahasan kredibiliti para sahabat ialah daripada sudut penerimaan riwayat mereka, tanpa perlu untuk melalui jalan-jalan rumit mengkaji kredibiliti para perawi hadis sebagaimana yang termaktub dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Masa kita nak menilai perawi-perawi dalam menentukan kesahihan suatu hadis, maka para sahabat ini bebas daripada penilaian ini. Bukan bermakna tiada sahabat yang boleh dikritik ataupun terlepas daripada kesalahan dan dosa. Tapi apa yang ditegak adalah sikap segelintir golongan yang mencerca, yang mempermainkan, yang memburuk-burukkan ataupun meremehkan kedudukan para sahabat yang telah dipuji secara umumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepribadian para sahabat bermaksud kekuatan iman mereka, kesungguhan mereka dalam mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan maksudnya keteguhan mereka untuk memelihara diri, memelihara akhlak mereka, agama mereka, konsistensi istiqamah mereka dalam beragama, dan kebenaran sikap mereka. Mereka ini tidak berdusta. Atas sebab-sebab inilah Nabi SAW memuji para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini adalah generasi yang terbaik. Dan mereka ini disifatkan sebagai golongan ataupun generasi yang bersikap benar dan jujur. Tak diketahui seorang pun daripada kalangan mereka yang didapati pernah berdusta terhadap hadis Nabi SAW. Justru Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, demi Allah, kami tidak pernah berdusta. Bahkan kami langsung tak tahu apa itu dusta. Sebab mereka merupakan satu bangsa, satu umat yang sangat aib kalau didapati mereka itu berdusta. Walaupun apa yang berlaku di kalangan sebahagian mereka daripada sudut pertelingkahan umpamanya ataupun kesilapan dalam tindakan, semua itu tidak menyebabkan mereka ini berdusta terhadap hadis Nabi SAW. Siapa yang pernah menerokai, yang biasa membaca sirah-sirah para sahabat, nescaya akan mendapati para sahabat menganggap pendustaan itu sebagai satu dosa yang sangat besar, dan mereka sangat berhati-hati daripada terjerumus di dalam lembah pendustaan. Dan kalau kita lihat Sahih Al-Bukhari yang ada mengeluarkan hadis Marwan bin Al-Hakam yang terlibat dalam peperangan antara sahabat kerana
Marwan bin al-Hakam sebagaimana yang dipuji oleh Urwah bin Zubair, dia tidak pernah dituduh sebagai berdusta terhadap hadis Nabi. Sebab itu ada juga beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis daripada Marwan bin al-Hakam. Para sahabat sangat takut kalau tersilap kerana mereka khawatir itu merupakan cebisan-cebisan daripada pendustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat seperti Anas radhiyallahu an pernah mengatakan, kalau bukan kerana aku takut untuk tersilap, nescaya banyak yang aku sudah sampaikan kepada kamu, apa yang aku sendiri dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud bila menyampaikan hadis Nabi berubah wajahnya sebab dia takut tersilap. Begitulah para sahabat yang lain. Ini kalau kita nak berbicara tentang aspek kredibiliti para sahabat daripada sudut periwayatan. Tapi sebagaimana yang kita pernah mengatakan, para sahabat juga berijtihad. Yang mana ijtihad itu terdedah kepada kebenaran dan juga kesilapan. Tetapi kita kena admit, kita kena terima kedudukan yang telah Allah berikan kepada mereka. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang telah menjelaskan kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Antaranya Allah Azza wa Jalla sebut, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Allah puji golongan-golongan yang terawal daripada kalangan muhajirin dan ansar. Mereka-mereka yang mengikuti jalan mereka, Allah redha ke atas mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Dan Allah telah sediakan buat mereka ini syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka itu kekal di dalamnya. Kemudian Allah puji lagi, misal kata dalam ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allah puji orang-orang yang bersama dengan Nabi, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum, seorang yang tegas ke atas orang-orang kufar, tetapi saling berkasih sayang sesama orang-orang yang beriman. Kamu akan melihat mereka ini banyak melakukan rukuk dan sujud kerana mengharapkan kurniaan dan keredaan daripada Allah. Di wajah-wajah mereka itu ada kesan-kesan daripada mereka bersujud. Allah puji sahabat-sahabat yang telah berbai'atul ridwan ketika perjanjian Hudaibiyah. Allah sebut, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah telah redha ke atas orang-orang beriman yang telah membai'ah kamu wahai Muhammad di bawah sebatang pohon. Allah tahu apa di dalam hati mereka dan Allah telah kurniakan, turunkan ketenangan ke atas mereka dan memberikan pembukaan kemenangan yang besar. Allah bagi tahu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah dan mereka yang mengikuti engkau daripada kalangan orang yang beriman, yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hadis-hadis Nabi, Nabi pernah puji para sahabat, khairun nasi qarni. Manusia yang paling mulia adalah generasi yang aku sekarang ni berada, iaitu generasi para sahabat. Hadis yang telah diriwayatkan oleh ramai para sahabat seperti Imran bin Husain, Ibnu Mas'ud, Abi Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum. Nabi pernah bagi tahu kat sahabat-sahabat yang lain, pada orang-orang lain, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Janganlah kamu mencela sahabat-sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadihi
law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Demi yang mana jiwa aku ini berada di tangannya, kalaulah salah seorang daripada kamu bersedekah walaupun dengan sebanyak bukit Uhud itu penuh dengan emas, tak akan kamu boleh mencapai darjat walaupun setengah daripada tapak tangan mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Ansar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Petanda orang yang beriman itu adalah mereka itu mencintai golongan Ansar, dan petanda golongan munafik itu adalah mereka ini membenci golongan Ansar. Kemudian bila kita nak berbicara tentang pertelingkahan yang berlaku sesama sahabat, ada satu kaedah yang disebutkan oleh para ulama, yakni al-imsaku amma syajara bainahum. Maksudnya kita kena belajar untuk menahan lidah kita daripada mengulas sesuka hati apa yang berlaku sesama mereka. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika melintasi mayat-mayat pejuang, beliau yang masa itu berperang dengan tentera Muawiyah dalam peperangan Siffin, Ali berdoa, Allahumma ghfir lana wa lahum, ya Allah ampunkanlah kami dan mereka. Maksudnya kita kena bersikap adil. Kita tak boleh bila mana kalau kita kata pihak Ali berada dalam kebenaran, kita mencela Muawiyah seperti mana yang dilakukan oleh golongan Rafidah yang mengkafirkan Muawiyah, yang melaknat Muawiyah. Itu bukan keadilan. Kita kena ada kaedah al-imsaku amma syajara bainahum. Kena menahan diri daripada apa yang berlaku sesama mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpesan, janganlah kamu cela para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah telah memerintahkan kita untuk meminta ampun buat mereka, sedangkan dialah yang maha mengetahui bahawa mereka ini akan berperang. Allah kata, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang selepas daripada mereka, yakni para sahabat, lalu mereka ini berdoa, wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Kemudian antara perkara yang untuk saya bahaskan juga, sebagaimana yang pernah ditanyakan juga sebelum ini, adakah pertelingkahan tersebut kita boleh katakan macam pertelingkahan, ada kaitan dengan pertelingkahan di antara Bani Umayyah dan Bani Hashim? Bani Umayyah telah dituhmah dengan dua tuhmahan utama. Yang pertama, tuhmahan tersebut adalah dinasti Umayyah yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ditubuhkan untuk menyaingi to compete with Bani Hashim. Ini tuduhan yang pertama. Tuduhan yang kedua, mereka mengatakan bahawa 3 pejuang daripada Bani Umayyah pada peperangan Badar, iaitu Utbah dan juga Syaibah anak kepada Rabi'ah dan juga Walid bin Utbah, dibunuh oleh 3 orang daripada Bani Hashim, iaitu Ali bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abi Ubaidah bin Al-Jarrah. Mereka menjadikan kes peperangan Badar ini sebagai salah satu punca untuk nak melaga-lagakan apa yang mereka namakan sebagai Bani Umayyah versus Bani Hashim. Dakwaan ini batil. Yang pertama sekali, wujud daripada kalangan Bani Umayyah dan Bani Hashim yang masing-masing membantu Nabi, dan ada daripada kalangan masing-masing yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Contohnya kalau kita tengok Bani Umayyah, daripada kalangan Bani Umayyah yang membantu perjuangan Nabi SAW adalah Uthman. Uthman bin Affan. Uthman bin Affan daripada Bani Umayyah sendiri telah berkahwin dengan anak Nabi yang boleh kita katakan daripada keturunan Bani Hashim, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Kita dah ceritakan kisahnya. Begitu juga dengan Abul As bin Rabi' radhiyallahu an daripada Bani Umayyah yang berkahwin dengan anak Nabi yang bernama Zainab. Isteri pertama Uthman radhiyallahu an, anak kepada Syaibah bin Rabi'ah yang terbunuh bersama dengan pakciknya Utbah bin Rabi'ah dan sepupunya Walid bin Utbah ketika peperangan Badar. Itu adalah tiga orang warrior daripada Bani Umayyah memihak pada tentera musyrikin ketika itu. Tetapi Uthman tetap bersama dengan Nabi SAW kerana mereka ini tidak berperang di atas dasar ketaksuban perkauman. Uthman kekal dalam Islam, kasih sayang sesama isteri-isterinya. Bahkan Bani Umayyah yang terkenal Muawiyah radhiyallahu an, adik-beradik dia Ummu Ramlah, anak kepada Abi Sufyan, adalah isteri kepada Nabi SAW. Dan ada juga Bani Hashim daripada kalangan keluarga Nabi yang memusuhi Nabi. Abu Lahab, anak kepada Abu Lahab, Utbah, yang dulu pernah berkahwin dengan Ruqayyah, anak Nabi. Nabi pernah doakan ke atasnya, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik, biarlah dia dimakan, digigit oleh anjing. Abu Lahab pernah diturunkan satu surah khas dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang kedua, Muawiyah radhiyallahu anhu pernah ditanya akan kemuliaan antara Bani Umayyah dan pakciknya Bani Hashim, Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah ni daripada Bani Umayyah. Dijawab, mereka memiliki Abdul Muttalib dan kami tidak memiliki sesiapa pun yang setanding dengannya. Namun kami memiliki lebih ramai orang-orang yang mulia. Muawiyah maksudnya dia adil, dia iktiraf kelebihan yang dimiliki oleh Bani Hashim. Yang ketiga, tak ada sesiapa pun yang berbangga menisbahkan diri mereka sebagai pengikut Bani Hashim. Bahkan kita tengok mereka semua berbangga menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin orang ada yang tertanya-tanya siapakah Umayyah? Umayyah yang kita maksud kat sini bukannya Umayyah yang menyeksa Bilal tu, Umayyah bin Khalaf, itu daripada Bani Jumah. Bila kita kata Bani Umayyah yang dinisbahkan Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah yang pertama sekali dipimpin datang daripada start daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Raja yang pertama daripada Bani Umayyah. Siapakah Umayyah tu? Kita kena refer balik pada sejarah. Saya pernah mention benda ni, tapi mungkin ramai yang tak ingat ke. Kita refresh sikit. Kalau kita ingat nenek moyang Nabi SAW yang bernama Qusay bin Kilab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab, dia adalah ketua Quraisy pada zaman dia. Qusay dia cenderung untuk nak mewariskan kepimpinannya kepada anaknya Abdul Dar. Sedangkan anaknya lagi seorang, Abdi Manaf, lebih hebat dan berpengaruh. Abdi Manaf ada 4 orang anak dan yang paling terkenal adalah Abdi Syams dan adiknya Hashim. Tapi pengaruh Hashim lebih kuat. Akhirnya menyebabkan ianya tidak diwariskan kepada abangnya Abdi Syams.
Hashim dia ada anak nama dia Abdul Muttalib. Nama sebenarnya Syaibah. Yang kepimpinan Quraisy keseluruhannya termasuk Bani Makhzum, Bani Umayyah, Bani Jumah, Bani Saham dipimpin oleh Abdul Muttalib. Peristiwa Abrahah ataupun Ubruhah, perigi Zamzam, pernah kita cerita di awal kisah sirah dulu, yang telah meningkatkan pengaruh Abdul Muttalib menjadi pemimpin terunggul di kota Makkah masa itu. Dan selepas wafatnya Abdul Muttalib, tok kepada Nabi, tak ada siapa pun daripada kalangan anak-anak Abdul Muttalib yang mewarisi kepimpinan ayahnya Abdul Muttalib. Sementara itu, Abdi Syams. Abdi Syams tadi kita sebut Abdi Syams, ingat tak siapa Abdi Syams? Abang kepada Hashim. Dia ada anak yang bernama Umayyah bin Abdi Syams. Masa itu dia bersaing dengan Abdul Muttalib, tetapi dia tidak seberpengaruh Abdul Muttalib. Umayyah dia ada anak nama Harb. Harb ni sangat berpengaruh. Selepas kewafatan Abdul Muttalib, Harb lah yang dilihat macam mereka orang yang paling terunggul untuk mewarisi kepimpinan di kota Mekah. Siapa anak kepada Harb? Abu Sufyan, ataupun nama sebenarnya Sakhar, yang juga memiliki pengaruh besar yang mewarisi kepimpinan Quraisy selepas daripada Abdul Muttalib. Sebab Harb dia tak hidup lama. Jadi Abu Sufyan dia daripada keturunan Umayyah. Tadi kita dah sebutkan Umayyah. Ketika era Jahiliyah dan awal Islam, dia berlumba untuk nak merebut kepimpinan daripada Abu Jahal, daripada Bani Makhzum dan juga pesaing-pesaing dia. Tapi setelah pesaing-pesaing dia mati masa peperang Badar, maka akhirnya Abu Sufyan lah yang telah memimpin hampir semua peperangan mereka. Jadi Nabi SAW menghormati kepimpinan Abu Sufyan. Masa Nabi masuk Mekah, Nabi kata siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. So daripada itu kita boleh tahu daripada mana datangnya kerajaan Bani Umayyah. Mereka datang daripada Muawiyah, daripada keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdi Syams. So mereka ini daripada keturunan Umayyah. Baik. Right now mungkin ada yang bertanyakan minggu lepas atau 2 minggu lepas ada bertanya tentang peperangan Jamal, peperangan Siffin, peperangan Nahrawan. Yang mana peperangan ini semua berlaku pada era Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu selepas daripada kewafatan Khalifah Uthman. Okey, kita pergi kepada satu persatu sebab peperangan ini semua berlaku rentetan daripada kematian atau kewafatan Khalifah Uthman. Peperangan Jamal berlaku pada tahun 36 Hijrah. Perang Jamal ataupun perang unta, Jamal ni unta, ada post ni. Peperangan Jamal ini berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor. Tapi faktor utama dia adalah disebabkan pembunuhan Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Dan kematian Khalifah Uthman telah membuka pintu fitnah yang besar sampai tak mampu lagi ditutup semula sehingga ke hari ini. But saya nak sebutkan kejap, ada post Okay, ada beberapa hadis yang kita nak bicarakan. Yang pertama sekali, Uthman radhiyallahu anhu sememangnya telah mengetahui beliau akan mati dibunuh. Uthman tahu dia akan mati kena bunuh.
sebagaimana yang telah diceritakan oleh Nabi SAW sendiri dan sahabat-sahabat lain. Masa peperangan Uhud, masa Nabi tengah lari panjat Bukit Uhud, masa tu Nabi bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Bukit Uhud masa tu bergegar, macam gempa sikit. Masa tu Nabi dicakap dekat Bukit Uhud, "Uthbut ya Uhud." Tenanglah wahai Uhud. Kerana bersamamu seorang Nabi, seorang Siddiq dan 2 orang syahid. Seorang Siddiq iaitu Abu Bakar. 2 orang syahid, Umar dan juga Uthman ketika itu. Nabi dah bagi hint, isyarat bahawa Umar dan Uthman akan mati syahid. Uthman tahu dia akan mati dalam keadaan terbunuh. Dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Abi Musa Al-Asy'ari, pernah satu hari Nabi SAW masuk ke suatu kebun. Masa tu Nabi suruh Abi Musa untuk nak jaga pintu kebun. Datang orang masuk, masa tu Nabi kata kat dia, bagi tahu syurga bagi dia. Masa tu Abu Bakar masuk. Orang kedua ketuk, Nabi kata bagi tahu syurga buatnya. Rupa-rupanya Umar. Dan yang ketiga, bila ada orang ketuk, tiba-tiba Nabi kata, khabarkan syurga buatnya dengan musibah yang akan menimpanya. Masuk-masuk, tengok-tengok Uthman bin Affan. So Uthman tahu dia akan diuji dengan satu ujian yang dahsyat yang akan menyebabkan dia terbunuh. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau bersama dengan Nabi SAW, lalu seorang lelaki, lalu Nabi SAW menyebut bahawa lelaki tersebut akan dibunuh secara zalim. Masa Ibnu Umar menoleh, tiba-tiba Ibnu Umar melihat lelaki tersebut adalah Uthman. So ini antara hadis-hadis yang mana Nabi dah bagi isyarat bahawa Uthman akan dibunuh secara zalim. Jadi peristiwa pembunuhan Uthman sememangnya telah diketahui secara meluas oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika akhir hayat Uthman radhiyallahu anhu, bumi Madinah ketika itu telah dipenuhi oleh ramai golongan A'rab, Arab Badui, hamba dan mereka yang telah dipengaruhi oleh Abdullah bin Sabah, yang juga dikenali sebagai Ibnu Sauda. Jadi kita kena faham keadaan politik masa Uthman meninggal, masa tu tak sama lagi. Sebab masa tu penghijrahan dah berlaku. Jadi banyak daripada orang-orang luar daripada Madinah, yang daripada Iraq, daripada Mesir, daripada banyak tempat, mereka ini telah menetap di dalam bumi Madinah. Ini akan memberi implikasi kepada keputusan yang dibuat oleh Khalifah Ali. 5 hari berlalu tanpa khalifah. Sehinggalah para muhajirin dan ansar menemui Ali bin Abi Talib radhiyallahu an untuk membai'ah Ali, termasuk sahabat Nabi yang juga dijamin masuk syurga, iaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an dan Zubair bin Awam radhiyallahu an. Sebab tak ada siapa pun masa tu yang lebih disepakati, yang lebih alim, yang lebih sesuai untuk menjadi khalifah selain daripada Ali. Al-Imam At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah, anak kepada Ali bin Abi Talib yang bukan daripada isterinya Fatimah. Al-Imam At-Tabari cerita, Muhammad anak kepada Ali ni, dia kata, aku bersama dengan ayahku, yakni Ali bin Abi Talib, ketika Uthman terbunuh. Masa tu ayahku bangun masuk ke rumah. Kemudian datang sebahagian para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan Uthman telah dibunuh. Umat ini perlukan kepada seorang pemimpin
dan kami tidak melihat sesiapa pun yang lebih layak daripada kamu, wahai Ali. Maka kami datang untuk membai'ah kamu. Tetapi Ali ketika itu berkata, tidak. Aku kalau jadi menteri itu lebih baik daripada aku menjadi pemimpin kamu. Lalu mereka pun berkata, demi Allah, kami hanya akan membai'ah kamu. Ali pun kata, kalau begitu lakukanlah di masjid secara terbuka. Kerana bai'ah itu memerlukan redha kaum Islam. Dan akhirnya Ali telah dibai'ah oleh golongan Muhajirin dan juga Ansar. Dan manusia-manusia umat-umat Islam yang lain. Al-Hakim meriwayatkan bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata penuh penyesalan ketika peristiwa Jamal, ketika aku terdengar terbunuhnya Uthman, akal aku seakan-akan hilang, lalu aku dibai'ah oleh manusia demi Allah. Aku malu dibai'ah oleh kaum yang telah membunuh seorang lelaki yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai lelaki yang para malaikat pun malu terhadapnya. Kemudian Ali bin Abi Talib pun terus mengungkapkan penyesalannya kerana telah menerima jawatan sebagai khalifah. 3 sebab kenapa perkara ini perlu dijelaskan. Yang pertama, sebab banyak disebut dalam kitab-kitab sejarah bahawa wujud kelompok para sahabat radhiyallahu an yang seakan redha dengan kematian Uthman. Bahkan ada yang menyebut sebahagian sahabat yang terlibat. Wal'iyadzubillah. Ini semua dusta. Ini semua tak betul. Yang tidak bersandarkan kepada sanad riwayat yang sahih. Bahkan bercanggah dengan riwayat-riwayat yang sahih. Yang kedua, bai'ah Ali radhiyallahu an disepakati oleh para sahabat dan kaum muslimin di kota Madinah. Kerana disebutkan dalam beberapa kitab sejarah, bahkan dalam tarikh At-Tabari, bahawa Talhah dan Zubair mengatakan beliau dibai'ah secara paksa dengan mata pedang di tengkuknya. Semua ini riwayat yang tidak sahih. Sama ada daripada sudut sanadnya terputus ataupun dipenuhi dengan perawi-perawi yang lemah. Betul, ada sebahagian beberapa sahabat yang mula-mula teragak-agak untuk nak membai'ah Ali. Tapi setelah ramai yang membai'ah Ali, tak ada siapa pun dekat Madinah melainkan kesemuanya membai'ah Ali. Yang ketiga, kita kena faham penulisan sejarah bermula pada era Abbasiyah. Jadi ada penulisan yang pro kepada Bani Abbasiyah. Ada yang hentam Bani Umayyah yang bersikap berhulu, ekstrim, sehingga mengkafirkan para sahabat. Dan selepas Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Madinah masih lagi dipenuhi dengan duri, yakni para pemberontak dan juga pembunuh Uthman yang masih lagi ramai dan mereka ini berkubu kuat di Madinah. Ali pun tak kenal. Dia tak tahu siapa individu yang terlibat. Jadi Ali tak mampu untuk nak ambil tindakan drastik terhadap kes tersebut. Al-Imam At-Tabari meriwayatkan bahawa Talhah bin Ubaidillah dan juga Zubair didatang kepada Ali. Dia menuntut Ali untuk nak segera melaksanakan hudud, menuntut pembelaan kematian pembunuhan Uthman secara zalim. Masa tu Ali kata, wahai saudara-saudaraku, demi Allah, aku tidak jahil dengan semua ini, aku tahu, aku sedar. Tapi bagaimana aku nak buat pada kaum yang memiliki kami sedangkan kami tidak berkuasa terhadap mereka? Maksudnya Ali nak beritahu, mereka ni ramai. Berapa puluh,
berapa ratus orang yang terlibat dan mereka ni ada di dalam Madinah. Kita tak kenal semua. Mereka boleh jadi duri dalam daging. Kita tak boleh pakai tangkap saja. Itu akan menimbulkan pemberontakan. Kekecohan yang lebih besar kemudaratannya. Yang terlibat dengan mereka ini pula dalam pelbagai jenis golongan. Hamba-hamba kamu pun ada, golongan-golongan Arab kamu pun ada, kaum keluarga kamu pun ada yang terlibat. Jadi adakah kamu tengok aku mampu untuk nak melaksanakan pembelaan ataupun hukuman qisas sekarang? Dan mereka pun kata, betul, kita tak mampu. Ali pun kata, aku pun sama macam kamu. Aku pun nak tuntut pembelaan. Tapi tak mampu sekarang. Jadi, Ali pun berusaha untuk nak menyatukan kalimah dan mengurangkan duri-duri di Madinah dengan menyuruh hamba-hamba daripada luar supaya mereka pulang kepada tuan mereka. Kemudian Ali pun menyuruh golongan-golongan Arab kampung untuk pulang ke kampung masing-masing. Tapi mereka tak ikut saranan Ali. Dan bila Talha dengan Zubair melihat strategi ini tidak berkesan, mereka tengok golongan pemberontak ini semakin kuat. Jadi mereka cadangkan kepada Ali supaya dapat pergi ke Basrah dan Kufah di Iraq untuk nak kumpulkan pengaruh dan tentera dulu. Tapi Ali tak setuju sebab dia khawatir kalau tentera datang, berlaku pemberontakan, tangkapan besar-besaran, akan melibatkan pertumpahan darah yang besar di bumi Rasulullah Madinah Al-Munawwarah. Selepas berlalunya 4 bulan pemerintahan Ali yang masih tidak mampu untuk nak melaksanakan qisas, peristiwa pembunuhan yang nostalgik yang pertama kali berlaku dalam sejarah Islam, seorang khalifah dibunuh secara kejam. Ramai lagi yang masih rasa sensitif. Siapa yang sangka seorang khalifah boleh dibunuh? Maka Talha dan Zubair pun minta izin daripada Ali untuk keluar daripada Madinah. Mereka bercadang untuk masuk ke negara-negara Arab yang berada di sekeliling untuk nak mengumpulkan pengaruh suara untuk menuntut bela kematian Uthman. Antara sebab yang menguatkan mereka menuntut kewafatan Uthman ini, yang pertama, Bani Umayyah mula keluar daripada Madinah dan menetap di Makkah. Kemudian beberapa orang VIP kenamaan yang datang daripada jauh menuntut qisas. Pemimpin di Basrah, Abdullah bin Amir, pemimpin daripada Yaman, Ya'la bin Umayyah, yang mengatakan mereka akan menyediakan segala macam bantuan dan kemudahan untuk dilaksanakan proses tuntutan bela. Dan para sahabat tak mahu penggulingan menjadi tradisi yang diikuti jika sesiapa tidak menyukai pemimpin. Ali radhiyallahu anhu kurang mampu disebabkan pemberontak banyak berselindung dalam tentera dia. Dalam tentera kerajaan sendiri pun banyak mereka yang bersubahat dengan tentera. Macam mana nak dilaksanakan? Jadi mereka ke Makkah, yakni Zubair dan Talha, dia orang pergi ke Mekah bertemu dengan Aisyah dan juga para isteri Nabi yang lain masa tu baru selesai melakukan haji. Isteri Nabi menetap sementara dekat Mekah untuk nak mengelakkan diri daripada fitnah yang berlaku di Madinah. Aisyah ketika itu telah mendengar akan pembunuhan Uthman dan menuntut perkara yang sama. Aisyah kata, ada benda yang tak kena kalau kita tidak menuntut pembunuhan Uthman secara zalim. Kita kena selesaikan urusan darahnya supaya Islam ini terus mulia. Jadi Talha dengan Zubair pun ajak Aisyah untuk bersama dengan mereka.
Kerana mereka merasakan pengaruh daripada Ummul Mukminin Aisyah akan lebih kuat. Kalaulah Aisyah bersuara, pengaruh di suara akan lebih kuat untuk nak menuntut bela. Dan ramai orang akan lebih bersetuju. Masa tu Hafsah setuju untuk nak bersama dengan Aisyah, nak keluar menuntut bela ataupun mengumpulkan suara. Tapi Ibnu Umar, adiknya melarang, tak bagi, jangan keluar. So Hafsah pun patah balik. Al-Imam At-Tabari riwayatkan Talhah dan juga Zubair bertemu dengan Aisyah, yang masa tu baru keluar daripada Makkah pergi ke Madinah. Mereka kata, kami tidak memiliki kemampuan untuk menuntut bela di Madinah. Maka Aisyah pun kata, jadi kat mana kita nak pergi? Sepatutnya kita nak pergi ke mana? So Talha dan Zubair pun dia kata, kita pergi ke Basrah. Pergi ke Basrah, kita cari penyelesaian, kita minta persetujuan daripada pemimpin di Basrah supaya mereka menyerahkan puak-puak yang terlibat dalam pemberontakan terhadap Uthman. Bermula mereka kurang yakin untuk pergi ke Basrah. Kenapa pergi Basrah? Bukan Syam. Sebab Syam lebih kuat daripada sudut tuntutan mereka untuk menuntut bela terhadap pembunuhan Uthman lagi kuat. Di bawah Gubernur Syam masa itu Muawiyah radhiyallahu an. Sedangkan Basrah masa itu masih lagi kurang jelas. Dan ramai pemberontak pun daripada kalangan orang Iraq. Jadi ketika dalam perjalanan Aisyah, Talha, Zubair dan rombongan ni, berlaku satu peristiwa yang menyebabkan Aisyah hampir-hampir nak berpatah balik. Iaitu suatu kisah yang diriwayatkan oleh Qais bin Abi Hazim, bahawa ketika mereka sampai di mata air Bani Amir, masa itu ada seekor anjing menyalak kepada Aisyah. Aisyah jawab, kat sini ni mata air apa? Apa air kat sini? Dia orang kata ini nama dia air Al-Hawab, mata air Al-Hawab, Ainul Hawab. Aisyah pun tiba-tiba jadi panik, dia kata aku rasa aku kena balik. Tapi ramai pujuk. Ramai kata teruskan supaya kamu boleh menjadi punca kepada perdamaian manusia. Hadis riwayat Ahmad. Aisyah nak patah balik sebab dia teringat hadis riwayat Ibnu Abbas. Nabi pernah kata kepada para isterinya, hadis riwayat Ahmad juga, siapa di kalangan kalian yang keluar bersama dengan unta yang lebat bulunya, yang dimaksudkan unta Aisyah, lalu disalak oleh anjing di satu kawasan yang bernama Al-Hawab, maka akan berlakulah satu pembunuhan di kanan dan kirinya yang sangat ramai. Namun dia akan selamat selepas hampir-hampir terbunuh. Nabi dah bagi isyarat. Sampai dekat Basrah, rombongan Aisyah, Talhah dan Zubair berusaha untuk nak suarakan tuntutan mereka sebanyak mungkin. Ramai yang setuju. Tapi masih ramai juga yang menganggap dia sepatutnya adalah tugas khalifah, utusan rasmi daripada khalifah untuk nak melaksanakan satu yang bercanggah. Tapi yang mengelirukan juga, mereka ini juga merupakan sahabat yang dijamin masuk syurga. Mereka ini juga anggota penasihat khalifah sebelum ini. Apatah lagi yang bersama dengan rombongan ini adalah Ummul Mukminin Aisyah yang paling faqih. Jadi ramai juga yang bersetuju, yang menyokong tuntutan rombongan Aisyah bersama dengan Zubair dan juga Talhah. Antaranya pemimpin daripada Bani Tamim, Ahnaf bin Qais, pun menyertai rombongan tersebut. Dan bila mendengar seruan rombongan Aisyah yang nak menuntut bela kematian Uthman, salah seorang ketua pemberontak di Basrah bernama Hukaim bin Jabalah,
Dia kumpulkan pengikut dia yang terlibat dalam pemberontakan dan cuba untuk nak menyerang rombongan Aisyah. Sebab mereka ini panik, dia takut mereka ni akan tertangkap. Pihak Aisyah usaha untuk nak tak membalas dan hanya mempertahankan diri. Tapi mereka berterusan melakukan serangan sehingga memaksa Talhah dan juga Zubair minta mereka yang tidak terlibat supaya berundur. Tapi tak diindahkan kerana mereka khawatir tak ada lagi tempat yang selamat buat mereka di Basrah. Lalu akhirnya mereka telah diperangi dan jumlah yang terbunuh daripada kalangan mereka sekitar 70 orang. Kemudian Aisyah mengutuskan surat kepada Syam, Kufah dan Yamamah untuk menjelaskan apa yang berlaku serta tujuan mereka datang ke Basrah. Aisyah bukan nak memberontak, tidak. Dia hanya nak kumpulkan suara supaya pemimpin-pemimpin di setiap negeri itu bekerja sama dengan pemerintahan Khalifah Ali supaya dapat menuntut bela menyerahkan penjenayah-penjenayah. Aisyah menulis tentang perancangan jahat golongan pemberontak yang telah menyerangi mereka di Basrah. Bila sampai berita ini kepada Ali, Ali bimbang. Ali bimbang akan berlaku pertumpahan darah di Madinah jika mereka berhasil untuk nak mengumpulkan tentera. Ali pun confused. Aisyah, Zubair, rombongan ni ramai-ramai ni, dia pergi sana ni untuk apa? Sebab Ali tak pernah bagi arahan pun pergi ke sana. Adakah mereka ini nak kumpulkan tentera untuk memberontak ataupun apa? Masih belum jelas. Jadi Ali pun bercadang untuk nak keluar dengan dia punya rombongan tentera, bertemu dengan grup-grup Aisyah dan juga Talhah dan Zubair untuk mencari penyelesaian. Ali juga bercadang untuk berpindah ke Iraq sebab merasakan kuasanya berkurangan di Madinah. Sebab dekat Madinah masa tu banyak duri-duri dalam daging. Geng-geng jahat, pemberontak, grup-grup munafik, ramai yang ada dekat Madinah. Ali berasa insecure dan dia pun rasa nak pindahkan pusat pemerintahannya di Iraq. Ali kata ar-rijal wal amwalu bil Iraq. Orang-orang kita dan juga harta-harta kita banyak di Iraq. Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Nabi, dia pun pujuk Ali. Dia kata stay dulu dekat Madinah sampailah keadaan menjadi semakin tenang. Tapi Ali memutuskan untuk menukar pusat pemerintahannya di Kufah supaya Kufah ni lebih hampir dengan Syam untuk nak menyelesaikan kes Syam yang masih belum membai'ah Ali walaupun setelah berbulan-bulan lamanya. Dalam persiapan menuju ke Kufah, Ali didapat berita tentang rombongan Aisyah dan apa yang berlaku di Basrah. Maka Ali pun menyeru masyarakat di Madinah untuk bersama menyertainya. Tapi ramai yang masih ragu-ragu sebab fitnah yang terjadi. Kita pun tahu fitnah politik ini sangat mengelirukan. Kita confused. Kita tengoklah politik di tanah air kita pun kita dah confused. Kejap ni geng ni, kejap geng ni, kejap ni cakap ni, kejap ni cakap ni. Kita pun pening. Apatah lagi ketika itu geng Badar, geng yang bersama dalam peperangan Badar, special troop ni, hampir semua tak keluar rumah. Ramai kata I will not join. Biarlah apa nak jadi. Kami pun confused buat apa nak terlibat. Sebahagian geng Badar pun sampai pernah berjanji kami tak nak ketawa lagi selepas kewafatan Uthman. Sahabat ramai yang tak terlibat dalam fitnah ni sebenarnya. Ibn Sirin kata berlakunya fitnah di Madinah ketika para sahabat berjumlah lebih 10,000 orang ketika itu.
Namun mereka yang terlibat dalam pertelingkahan ini tidak sampai 30 orang. Bahkan Al-Imam Sya'bi dia pernah menegaskan tiada yang terlibat dalam peperangan Jamal melainkan 4 sahabat. Hanya 4 orang sahabat je yang terlibat dalam peperangan Jamal. Yang lain itu semua bukan sahabat. Dan sesiapa yang menyebut yang kelima, maka aku adalah seorang penipu. Asy-Sya'bi dicabar. Sya'bi ni tabi'in. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dan juga Hasan bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, dia pernah pujuk Ali supaya tak teruskan hasrat dia untuk keluar, supaya Madinah akan kekal aman seperti zaman sebelum beliau. Dia orang risau kalau Ali dah keluar daripada Madinah pergi ke Kufah, keadaan tidak akan sama. It's not gonna be normal again. Tapi Ali tetap bertegas untuk keluar. Pada asalnya dia keluar dengan 700 orang tentera pergi ke Kufah. Lepas dah kumpul, ramai orang nak join, tentera dia mencecah sekitar 10,000 orang. Bila sampai ke tempat yang bernama Zulqar, Khalifah Ali pun diutuskan seorang sahabat yang bernama Ka'ka' bin Amir radhiyallahu an, meminta dia untuk bertemu dengan Talhah. Utusan dihantar pergi kepada grup Talhah dan Zubair supaya minta mencari penyelesaian, penyatuan dan perdamaian. Rombongan Aisyah, Zubair dan Talhah masa itu berjumlah sekitar 6,000 orang. Ramai kan? Ali punya grup 10,000. Lalu Ka'ka' pun menuju ke Basrah bertemu dengan Aisyah dulu. Ka'ka' tanya, "Ya Ummah, wahai ibu, apa yang membuatkanmu datang ke sini?" Dia orang pun tak tahu apa tujuannya. Aisyah jawab, "Wahai anakku, demi perdamaian kaum muslimin." Kemudian Ka'ka' pun minta Uthman untuk panggil Talhah dan Zubair untuk berbincang secara langsung dengan dia. Dua-dua orang tu pun datang dan Ka'ka' pun tanya, "Aku telah bertanya kepada Ummul Mukminin akan sebab kalian datang ke sini." Lalu dijawabnya, "Demi perdamaian kaum muslimin." Maka aku ingin bertanya kepada kalian, adakah kalian bersetuju ataupun menyanggah? Talhah bin Zubair pun jawab, "Kami setuju. Kami nak perdamaian." Ka'ka' pun jawab, "Kalau macam tu, ceritakan pada aku tentang rancangan damai kalian. Kalau kami bersetuju, selesai kes ni." Talhah pun dengan Zubair jawab, "Kami ini nak menuntut darah Uthman. Sebab kalau kisah ini kita tinggalkan, maka kita telah meninggalkan hukum Al-Quran." Ka'ka' kata ada 600 orang pembunuh daripada Basrah. Dan kalau kamu bunuh mereka, 6,000 orang lagi akan datang serang kamu balik. Lebih teruk keadaan. Kalau seorang ataupun andai kata seorang lelaki yang kamu buru, Harqus daripada Bani Sa'ad, melarikan diri meminta perlindungan kabilah dia, mereka pasti akan mempertahankan dia dan memerangi kamu. Jika kamu tidak menangkap dia, nescaya kamu mengabaikan dakwaan kamu sendiri, seruan kamu sendiri. Maksudnya kamu bersetuju dengan pandangan pihak Ali. Tapi kalau kamu sanggup berperang dengan Bani Sa'ad demi untuk nak menangkap Harqus, salah seorang pemberontak itu semata-mata, maka kamu telah melakukan kesalahan dan semakin teruk keadaannya. Dan barangkali akan membangkitkan kemarahan kabilah-kabilah lain yang berkaitan rapat, seperti kabilah Rabi'ah dan Mudar di negara ini. Lalu mereka akan berpakat dengan Bani Sa'ad untuk menentang kamu. Dah jadi peperangan
kerana puak, bukan kerana kebenaran dah. Aisyah pun tanya, so apa pandangan kamu? Kakak jawab, hadzal amr dawa'uhu taskin. Aku melihat isu ini, ubat dia adalah ketenangan. Tunggu dulu keadaan jadi reda, keadaan lebih tenang, mudah untuk nak kita menangkap pembunuh itu satu persatu. Talha dan Zubair pun kata, baik, pulang kepada Ali. Kalau dia bersetuju dengan pendapat kita ni, selesai kita. Okey, diorang tak ada isu. Kakak pun pulang, bagi tahu pada Ali bahawa mereka tak mau peperangan. Ali radhiyallahu an kemudiannya mengutuskan dua orang lelaki untuk memastikan kebenaran khabar daripada Ka'kak. Dan setelah pasti, maka Ali pun pergi ke Basrah untuk bertemu dengan mereka yang masa tu diorang ni duduk sebelah-sebelah, camping sebelah menyebelah, grup Aisyah dan grup Ali. Dia orang makan sesama sendiri, bergaul sesama sendiri, tak ada isu. Ya, macam kita tengok parti-parti politik, gaduh, keluar parlimen, makan sekali juga. Elok je. Ali, Talha, Zubair masing-masing bertemu, menyatakan pemuafakatan, masing-masing utuskan khabar. Elok je, camping sebelah menyebelah. Ni nak pilihan raya ni. Macam pilihan raya duduk sebelah ni. Kemudian Ali pun dia melawungkan kepada semua, okeylah, esok kami akan pulang balik, kita semua balik sama-sama. Melainkan mereka yang terlibat dalam pembunuhan Uthman, jangan bersama dengan kami. So ramai yang ada dalam tu lega, gembira, kecuali mereka yang terlibat dalam pemberontakan pembunuhan Uthman. Kerana mereka merasakan perdamaian ini akan memburukkan mereka dan akan menyebabkan jenayah mereka terbongkar dan mereka akan ditangkap. Ali radhiyallahu an, Talha dan Zubair, Aisyah masa tu dalam keadaan yang elok. Tapi tiba-tiba ada satu grup daripada golongan Abdullah bin Sabah yang membisikkan, ini macam kita kata media fitnah. Dia pun hasut kepada geng-geng pemberontak yang ada dalam tentera Ali untuk nak melakukan provokasi serangan pada waktu malam. Orang tengah tidur, tiba-tiba beberapa orang geng-geng yang terlibat dalam pemberontakan itu, dia pergi panah pasukan Aisyah yang berada di sebelah. Semua panik. Geng Aisyah bila tengok ada anak panah, ada serangan yang datang daripada pihak Ali, mereka ingat kumpulan Ali ini khianat. Mereka ingat kumpulan tersebut menyerang mereka pada waktu malam. So semua tengah cemas, sibuk nak mempertahankan diri. Ka'ab bin Sur, qadi di Basrah yang dilantik oleh Umar sebelum ini, masa keadaan dah makin teruk, duk berperang antara satu sama lain, Qadi Basrah ini masa itu diangkat Quran. Dia kata berhenti. Dia kata dia suruh berhenti. Tapi masa itu golongan Abdullah bin Sabah yang ada dalam grup ni yang dinamakan sebagai Sabaiyah bunuh Ka'ab bin Sur ini dengan anak panah, dimati dalam keadaan memegang Al-Quran. Kemudian golongan Sabaiyah, Abdullah bin Sabah punya grup ni, dia pergi menuju kepada Aisyah untuk nak bunuh Aisyah. Aisyah langsung tak sangka ada daripada kalangan umat suaminya yang tergamak untuk nak menembaknya dengan panah.
Anak panah itu kena pada kaki unta Aisyah sampai rebah unta itu. Aisyah sampai melaung, Allah, Allah, laknatilah pembunuh Uthman dan kelompoknya. Ramai bila dengar Aisyah melaungkan doa tu, ramai ikut. Allahumma al'an qatil Uthman. Bergema doa itu sampai ke telinga Ali. Masa tu dia orang tengah berperang dan mereka pun sama-sama melaungkan doa yang sama daripada grup Aisyah, daripada grup Ali. Di tempat Aisyah situasi dah macam landak. Ramai yang mati kena anak panah masa nak mempertahankan Aisyah daripada panahan golongan Sabaiyah. Kesemua yang pegang tali unta Aisyah untuk nak bawa Aisyah lari, terbunuh. Kemudian abang dia, Muhammad bin Abu Bakar, melihat Aisyah kena dibawa lari juga demi nak mengurangkan kematian orang yang melindungi Aisyah. Lalu tali unta tersebut telah dipotong. Unta itu telah dihambat keluar menuju ke tempat kem Ali yang selamat. Masa musuh terlihat Aisyah selamat, diorang pun lari. Diorang tak dapat nak provokasi dah. Maka masa tu grup Ali pun dia tak nak memburuk keadaan, dia kata jangan dihambat mereka yang lari. Diorang pun bila tengok Aisyah punya unta pun cedera, Aisyah pun dalam keadaan yang teruk, diorang pun insaf, macam mana Ummul Mukminin isteri Nabi begini keadaan dia. Dua-dua tak nak berperang, tapi kerana provokasi buta itu, masing-masing dalam keadaan panik untuk nak selamatkan nyawa masing-masing. Ali bila melihat keadaan Aisyah, Ali teringat hadis Nabi. Dalam hadis Al-Baihaqi, Nabi pernah kata ke Ali, wahai Ali, boleh jadi antara kamu dan Aisyah akan berlaku satu peristiwa antara kalian. Kalau itu terjadi, maka berbuat baiklah kepadanya. Bila Ali teringatkan hadis ini, dia bertemu, dia pun cepat-cepat pergi bertemu dengan Aisyah, dia bertanya khabar. Wahai ummah, wahai ibu, apa khabar? Ali mendoakan Aisyah. Kemudian dia hantar abang dia Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, untuk nak bawa Aisyah balik di Madinah. Dan selepas daripada kejadian tu, Aisyah sedih sebab dia telah menyebabkan satu pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Itu bukan niat mereka. Aisyah keluar pergi Basrah ni hanya nak mencari sokongan politik supaya politik di negeri masing-masing itu bekerjasama menyerahkan pihak pemberontak yang terlibat supaya nanti taklah terjadinya pertumpahan darah perkauman. Kalau tak berhati-hati, tengok hasil provokasi daripada geng-geng Abdullah bin Sabah. Mereka ini terbunuh di antara satu sama lain. Dan selepas daripada peristiwa itu, Aisyah tak pernah keluar daripada rumah lagi. Aisyah baca ayat waqarna fi buyutikun. Bila dia sampai ke ayat Allah kata kamu orang wanita tetaplah di rumah kamu, dia menangis sampai basah tudung dia sebab dia teringat akan peristiwa tersebut. Walaupun masa itulah sampai Aisyah pernah bila dia terlihat Ibnu Umar, dia kata, kenapa engkau tidak menegah aku sebagaimana engkau menegah adikmu Hafsah? Dulu Hafsah nak keluar dengan aku, kamu tahan dia, jangan bagi keluar. Kenapa kamu tak tahan aku? Aisyah menyesal. Aisyah kata, kalau kamu tegah aku dulu, aku mesti tak keluar. Masa tu Ibnu Umar jawab, kerana sesungguhnya masa tu aku telah melihat Zubair dah sangat insist untuk nak ajak kamu keluar. Ali bila melihat mayat Talhah dan juga Zubair radhiyallahu anhu, beliau menangis sambil berdoa, ya Allah, Engkau Maha mengetahui, aku tidak mahukan ini terjadi. Alangkah bagusnya kalau aku dah mati 20 tahun yang lepas.
siapa yang tak sedih? Dua sahabat yang dijamin masuk syurga, Talha dan Zubair, meninggal hasil daripada salah faham politik tersebut. Sebab tu saya nak bagi tahu bahawa politik is very most complicated. Jangan dakwa inilah yang betul, puak ini yang salah, puak ini betul. It's too complicated to understand. It's too complicated untuk kita nak menjadi serba-serbi sempurna dalam politik. Sebab tu kita boleh tengok dalam politik negara kita pun, bila bab nak mencadang, bila bab nak condemn, bila bab nak bagi idea, macam-macam boleh dicakap, heboh. Tapi bila masing-masing menjadi pemimpin, masing-masing tahu bahawa bukan mudah untuk nak melaksanakan idea-idea apa yang kita katakan. Sama macam Ali. Dia nak orang kata nak tuntut kisah, cakap senang. Tetapi kalau dia tak hati-hati, dia tangkap puak ni, dia punya kabilah akan bangun memberontak, 600 orang yang terlibat dalam pemberontakan. Kalaulah melibatkan puluhan ribu kabilah yang akan menentang mereka, itu akan melibatkan malapetaka yang lebih besar. Jadi politik is not really easy. Dia tak semudah apa yang dikata. Masa kita nak kata sebelum kita berduit, masa kita nak kata sebelum kita berkuasa, itu lebih mudah daripada setelah kita memiliki wang dan juga kuasa. Masa kita sudah berada di puncak, baru kita tahu tidak mudah untuk nak melaksanakan apa yang kita pernah katakan dulu. So dalam politik, jangan over. Bersikap terbuka, pertimbangkan daripada segenap segi. This is politik. Politik boleh memecah belahkan umat dengan begitu dahsyat. Same to us lah. Kan? Baik. Saya ingat sekadar itu saja dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang kisah-kisah peperangan Siffin, peperangan Nahrawan yang berlaku pada zaman Ali bersama dengan kisah Ali bin Abi Talib selepas ini, insya-Allah. Baik. Saya jawab ada satu soalan yang tanya di Zoom, Ustaz, ayat yang saya baca tadi, waqarna fi buyutikun, adakah masih applicable pada zaman ini? Ayat Quran always applicable selagi dia tidak mansukh. Allah memang bila mana berbicara tentang wanita, Allah lebih suka berbicara daripada sudut untuk melindungi wanita. Bila Allah sebut menetaplah di rumah kamu, maksudnya Allah tak nak bagi golongan wanita ini sembronolah, maksudnya tanpa keperluan. Bukan kata tak boleh, boleh. Sebab pada zaman Nabi, Umar pernah nak tegah Saudah, masa tu isteri Nabi, masa tu dia keluar pergi ke kedai nak beli barang. Tapi bila Saudah report pada Nabi, Nabi kata boleh, wanita boleh keluar selagi dengan syarat. Kan, syarat dia of course lah, kalau kata dia bersuami, dia ada keizinan suami, dia menjaga dirinya daripada fitnah. Sebab tu kalau kita baca ayat tu, bila Allah kata waqarna fi buyutikunna wala tabarraj, tengok ayat selepas dia apa? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu bertabarruj seperti mana tabarrujnya ahli jahiliyah dulu. Maksudnya dia kalau nak keluar sekalipun, kalau kat rumah tak ada masalah nak tabarruj, kan? Kalau kat rumah Allah Taala sebut ayat tu, tapi bila Allah sebut pasal tabarruj selepas daripada sebut pasal rumah, duduk kat rumah tu. Sebab orang perempuan pun akan keluar, tapi syarat dia jangan tabarruj. Tabarruj ni maksudnya terlampau over lah. Sekarang ni dengan make up, penampilan, nampak gah lah, nampak menarik, nampak seksi, nampak membuat orang nak tambah, itu tabarruj. Over sangat. Make up pun make up macam tebal-tebal, apa sangat, baju pun over. Itu tabarruj. So must be careful daripada sudut tu. Alright. Baik, saya ingat sampai sekadar itu sahaja dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang, insyaAllah. Suara pun habis ni. InsyaAllah, Doktor. Baik, saya rasa jemaah tak ada apa-apa yang nak tanya kan? Kalau ada siapa-siapa nak tanya, boleh unmute sekejap. Kalau ada sesiapa nak tanya, Doktor boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, masa dalam kekalutan antara puak apa ni Salin Ali dengan Aisyah, mesti dia orang ni akan buat solat istikharah kan. Jadi petunjuk tu macam mana Ustaz? Takkan tak ada petunjuk yang mengatakan ini akan berlaku keburukan ke, maka tak jadilah peperangan Jamal tu. Dia macam istilah dia kan, dia macam kita, apa yang saya bagi tahu ni, bila kita bercerita ni is about apa yang diceritakan daripada sudut riwayat-riwayat sirah. Tetapi keadaan pada masa itu, kegentingan yang berlaku pada ketika itu, kita mungkin sukar untuk nak bayangkan. Macam contoh sekarang kan, kita boleh katakan boleh je kalau dia orang buat macam ni, boleh je kalau kata pihak Aisyah buat macam ni, pihak Ali buat macam ni, mungkin taklah terjadi pertumpahan darah itu. Itu yang saya kata is semudah macam mana kalau kita macam tu kita ulas politik sekarang. Kita kata kan bagus kalau UMNO buat macam ni, kan bagus kalau pihak PH macam ni, kan bagus kalau kata pihak PAS umpamanya dia hantar ni, dia buat ni, dia beralah ni, dia toleransi ni, dia berduduk muafakat bersama. It's just like macam senang untuk nak kita memperkatakan sesuatu yang kita tidak berada di dalam tu. Tetapi bila kita berada di dalam tu, subhanallah, kita tahu, oh, nak mansuhkan tol pun, oh, rupa-rupanya terlibat dengan benda ni. Ada komplikasi yang ini. Kalau kita buat macam ni, apa daripada sudut legalnya, apa daripada sudut perjanjiannya, apa daripada sudut kosnya, apa daripada sudut, oh, rupanya tak buat juga. Sebab tu, dua-dua pihak pun kalau kita tengok, manifesto tu hanya cakap je dah, banyak. Tetapi bila masing-masing sudah naik, dia tahu, rupanya nak turunkan harga kereta, nak turunkan harga minyak, nak turunkan, nak mansuhkan itu ini. Ataupun kata dulu kita nak mansuhkan sekolah ini, nak itu dan ini. Dua-dua side pun, rupa-rupanya bila dah naik berkuasa, tak boleh buat. Dia mesti maksudnya, kita tak betul-betul faham unless kita duduk dekat situ dan kita merasakan apa sebenarnya yang mengekang daripada nak melaksanakan apa yang kita rasa dia buat itu ataupun buat ini. Macam kalau kita katakan, oh, adakah dua-dua ini tak buat solat istikharah? Kita tak tahu. Mereka mungkin buat. Tetapi benda ini adalah benda yang Nabi dah bagi isyarat before. Isyarat tu, bukanlah kata isyarat tu maksudnya benda tu clear. Oh, kalau kita dah tahu, kenapa kita tak elakkan? Tak. Disebabkan isyarat tu masih sama-sama. Tengok tadi apa kata. Nabi hanya bagi isyarat. Dua orang sahabat aku ni syahid. Tapi kita pun tak tahu bila kita akan syahid, macam mana keadaan kita syahid. Nabi bagi tahu Uthman akan syahid dalam musibah yang besar. Oh, musibah apa? Kita pun tak terfikir. Umar pun dia tak tahu macam mana dia syahid. Dia tengok meninggal masa tikaman dalam peperangan subuh. Kan? Tak ada dalam keadaan yang dia tak jangka sekalipun. Begitu juga dalam kes ni, Aisyah pun tengok bila disampaikan dekat kawasan Al-Hawab tadi, perigi air Al-Hawab, dia teringat, Nabi macam ada sebut kalau aku terdengar salakan anjing di kawasan nama Al-Hawab akan berlaku satu pertumpahan darah. Ni kan dia kind of rasa macam yang ini ke? Ini ke? Tapi at the same time ijtihad dia merasakan mungkin bukan kot, mungkin dia, tapi mungkin bukan sekarang. Tapi nak melaksanakan perdamaian, dia nak pungut suara sebab sistem pemerintahan politik pada masa itu tak sama dengan kita. Walaupun mereka ada khalifah, tetapi sistem bai'ah yang mereka ada masa itu masih lagi tidak begitu stabil. Sebab tu dia nak cuba dapatkan, dah berbulan Ali jadi khalifah, Muawiyah di Syam masih belum bai'ah lagi Ali. Itu kita cerita next one. Sebab tu suara dia tak kuat dengan keadaan perkawaman. Tengok dekat Malaysia. Kita ada perkawaman. Walaupun perkawaman kita not that kuat lah. Dan sekarang ni. Tapi masih ada lagi bentuk perkawaman. Tapi bila kita nak buat perkawaman, dulu orang kata idea, okay, kita buat semua sekolah sama lah. Sekolah satu Malaysia. Tak adalah sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Dua-dua. Dulu, Datuk Seri Ismail Sabri pun pernah cakap benda yang sama. Tapi kita tengok bila dia dah jadi PM ni dia boleh buat ataupun tidak. Dulu pun samalah mana-mana pun daripada pihak. Tak boleh nak buat juga. Ada benda-benda yang dia akan merentik. Kalau aku buat ni, apa jadi? Nanti kan jadi ni macam-macam. So masa tu pun
Aisyah dipikir, kalau kita tak usahakan sekarang, sampai bila kita nak biarkan darah Uthman tak dituntut? Ni ijtihad politik. Daripada side Ali, we cannot do anything now. Kita tunggulah nanti surut mungkin setahun, 2-3 tahun, maybe. Masa tu keadaan tak begitu sensitif, mungkin masa tu kita senang. Tangkap orang tak, mungkin orang tak kisah sangatlah. Kalau sekarang kita ambil tindakan, mungkin okey, kalau tangkap si A ni daripada katakan daripada, kalau negara kita ni daripada kaum Melayu. Bila kena, geng habis Melayu bangkit pergi ini. Yang ni pula kena tangkap daripada China. China pula bangkit. Ni pula daripada India pula bangkit. Lama-lama jadi perbalahan kaum yang lebih besar. Tapi Aisyah dia kata, okey, kalau macam tu aku pergi dekat Basrah, aku pergi dekat Kufah, aku pergi dekat anywhere in the world, aku akan cuba yakinkan dia punya governor. Aku akan cakap dengan tribe tu supaya mereka ini boleh bekerjasama. Ni of course mengambil masa yang lama kalau nak dijayakan sekalipun. Itu ijtihad Aisyah. Masa tu grup dia kata we have to do this way. Yang ni kata cannot. Macam kita politik, kita nak kata ni salah, ni betul pun susah. Point dia betul juga. Mungkin ada risiko juga. Kita pun ada betulnya, ada risiko juga. Jadi benda ni sangat-sangat keliru dan confused pada ketika itu. Akibatnya sahabat yang orang pun akan confused tengok, geng Ali ni, Khalifah Ali ni, ya Khalifah umat Islam, family Nabi, sahabat yang dijamin masuk syurga. Tiba-tiba ada satu side, grup Aisyah, isteri Nabi, Zubair, dan ni, walaupun kecil, tak ada sahabat sangat yang terlibat dalam itu pun, tapi ini budak orang macam confused. Siapa yang betul? Dan diorang pun sebenarnya tak ada isu. Until masa tu, kita pun zaman tu is different daripada sekarang. Kan dulu orang Arab punya suasana is different. Saya bagi tahu, kalau kita duduk dekat negara Arab sendiri pun, kita boleh rasa budaya, tradisi, kaum-kaum dia lain daripada negara kita. Kita susah nak judge berdasarkan kepada knowledge kita, experience yang kita ada dekat negara kita. Diorang ada satu, orang Arab, bayangkan, kalau ada satu clan, dia sampai sekarang ada clan-clan. Salah seorang daripada clan dia bunuh, kalau kena bayar pampasan, satu tribe tu dia boleh bayarkan. Maksudnya dia orang boleh kongsi sama-sama. Kita mana ada benda-benda tu. Orang Arab sebab tu family business mereka berjaya. Sebab mereka dalam among keluarga tu, setiap keluarga tu macam ada koperasi dia. Koperasi yang memang dia akan bangunkan, majukan. Sebab tu kebanyakan bisnes dinamakan sebagai bisnes family dia. Al-Rajihi, Al-Mara'i, ni semua nama-nama ni. Kita tak ada benda tu dan we cannot understand. Sebab kita tak ada that system tu. Bagi kita, kalau sepupu kita kena pun, biarlah kau. Macam tu je lah. So Arab ni dia ada satu suasana yang berbeza. Keadaan masa tu, apatah lagi politik zaman itu, sangat berbeza daripada kita. So kita tak boleh nak kata, kalau dia buat macam ni kan senang, kalau dia buat macam ni kan bagus. Itu is different. Sebab tu kalau kita pergi, even sekarang ni pun, kita pergi ke Russia, kita bergaul dengan orang Russia, kita rasa macam, gila mereka ni. Dan saya dulu duduk dengan geng-geng Russia ni, baik dengan dia orang. Pergi haji dengan mereka, macam-macam dengan mereka ni semua. Cara dia orang berfikir, cara dia orang bertindak, cara dia orang ni is different daripada kita. So kita nak hukum dia salah, dia betul, is very hard. Dan kita cuma, ada benda kita tak boleh nak ubah dia. So itu apa yang saya lihat daripada sudut political issue yang berlaku pada masa itu. Wallahu a'lam. Okey. Setakat itu je lah untuk hari ini, Doktor. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi